Allahu Akbar. Arab tak pernah angkat 2 kali. Tuan-tuan pergi Mekah. Allahu Akbar. Semua sekali ya. Dia bawa anak. Saya tengok, anak dia lari. Arab. Tuan-tuan pernah pergi Mekah tak? Tengok serban tu hebat. Tapi semayang, telefon bunyi. Halo, salah. Betul tuan. Tak percaya tuan-tuan pergi lah. Tuan-tuan jangan nak buat. Batal lah. Makruh. Sebab dia cakap Arab. Salah. Tapi makruh lah. Sebab dia cakap. Tapi dalam bahasa Arab. Tak ada masalah. Jangan Melayu. Hello, tengah semayang ni. Nanti telefon balik ya. Yang tu batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ja'alna khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidul mursalin salawatullah wassalamuhu alaihim wa alaihim ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi pengacara majlis, yang berusaha Tuan Imam, jamaah nazir, pengurusi ataupun ahli jawatan kuasa Masjid As-Salihin Kancung Darat, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya datang kali kedua ni. Dulu datang dah. Bila dah? Pertama kali? Oh, pertama kali silap ha. Jadi alhamdulillah. Tuan-tuan dikasihi dan dirahmati Allah. Bila kita sebut tentang akhirat, kita tak akan lepas daripada dunia. Sebab itulah tuan-tuan, ada seorang ulama nama Albani. Albani kata, ini bukan hadis, tapi kata ulama ada hadis. Tapi Albani menasahkan, dia kata bukan hadis, ini kata ulama. Apa kata dia? Ulama ini, i'mal li dunya kaka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika kaka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah kamu untuk dunia seolah-olah kamu nak hidup kekal abadi, tak mati-mati. Tetapi jangan lupa dalam kerja untuk dunia, bekerjalah kamu untuk akhirat seolah-olah kamu akan mati pada esoknya. Menunjukkan dua ni sinonim. Mesti dunia dan akhirat. Datang apa masuk mulut aku ni? Mesti dua di akhirat. Sebab itu tuan-tuan, kita disuruh oleh Nabi SAW supaya berdoa. Apa doa yang Nabi ajar? Selepas solat. Dan kita selalu baca doa ini. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah. Dan ya Allah ya Tuhan kami, berikan dunia ni hasanah. Kalau kita mengaji bahasa Arab, hasanah ni maksud dia baik. Tetapi kalau lebih baik, dia akan gunakan isim tafdhil. Maksud dia ahsanah. Ahsanu. Kalau hasan tu baik, kalau lebih baik jadi ahsan. Tu ada beza dia. Arab ni silap sebut makna berbeza. Kalau hasan baik, hasanu dalam dunia ni nak hasanu baik. Tetapi dalam ibadat dia sebut ahsanu amala. Nak tahu apa dah masuk mulut aku ni? Kan? Menunjukkan lebih baik. Sebab tu bila sebut kabir itu besar. Tetapi bila disebut Allah, Allah dia tak sebut kabir. Maka Allah disebut akbar. Akbar maksud apa? Tersangat besar. Kita istilahnya maha besar. Sebab tu azan, tak pernah orang azan Allahu kabir, Allahu kabir. Ada tak? Tak ada. Orang azan sebab Allah ni maha besar. Allahu akbar, Allahu akbar. Sedap tak? Siapa azan?
Allah maha besar. Tapi ada di kalangan kita dengar azan, tak datang masjid. Dia basuh kereta lagi. Rupanya kereta itu lebih besar daripada Allah maha besar. Ada di kalangan kita masih lagi pergi pasar malam. Rupanya pasar malam itu lebih besar daripada Allah maha besar. Ada di kalangan makcik-makcik pergi pasar malam. Dengar Allah maha besar. Dia kata apa? Bawang besar sekilo. Mana besarnya? Sebab itu disebut fi dunia hasanah. Dunia ni nak baik. Wa fil akhirati hasanah. Bila dunia baik, akhirat baik. Akhirat akan baik. Sebab tu bila sebut dunia, apa dia? Bila sebut dunia, tempat kediaman kena ada. Ada orang bila dah belajar-belajar agama ni, dia tak naklah dunia ni. Kan? Dia zuhud. Tuan-tuan kena ingat kata Imam Al-Ghazali, zuhud itu ialah ad-dunya fil yad. Dunia tu di tangan. Laisa fi qalbi, bukan di hati. Dunia tu di tangan. Maksud dia apa? Bila sebut dunia, kita ada tempat kediaman. Maka kediaman rumah kita mesti rumah yang terbaik. Rumah terbaik, biar rumah besar. Kan? Rumah kita, kadang-kadang orang mengaji, saya tak naklah rumah-rumah ni. Tak boleh. Rumah mesti elok. Buat bagi elok, tak ada masalah. Ni dunia. Orang kata dunia ustaz rumah. Tapi jadikan rumah itu rumah akhirat. Macam mana? Rumah itu kita panggil orang buat kenuri. Kan? Panggil orang buat kenuri, buat tahlil, buat baca yasin. Kita jadikan rumah itu selalu dibaca Quran. Rumah tu dunia, tapi akhirat. Tapi ada di kalangan kita, Allah tak maulah ustaz, rumah saya kecil sudahlah. Jangan, biar rumah besar. Tapi orang datang memakmurkan rumah kita. Saya cerita dalam YouTube tuan-tuan. Saya pernah pergi rumah seorang Datuk Seri di Pahang. Saya sampai-sampai tu, dia jemput saya baca yasin. Buat doa selamat. Saya sampai-sampai tu, terus dia hampa tikar sejadah. Saya pun naiklah jadi imam. Kita pun angkat takbir. Allahu Akbar. Biasalah nak khusyuk, pejam mata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kan, buka mata. Buka. Rupanya rumah dia, ruang tamu seluas masjid ini. Bawah ruang tamu, kolam ikan. Saya tengah duk nak sambung tu, ia kan nak budu tu, kan? Tiba-tiba ikan aropaima. Zup! Saya Ar-Rahmanir-Rahim. Tak khusyuk dah tuan-tuan, duk tunggu bila ikan tu nak patah balik tuan-tuan. Memang tak khusyuk kan? Ikan banyak. Kita pun tak pernah jumpa lah rumah orang ni ada kolam ikan. Saya nak tanyalah tuan-tuan dekat kancung darat ni, ada tak rumah tuan-tuan ada kolam ikan di bawah? Kolam ikan apa? Aquarium pun tak ada. Ni kolam ikan ni. Sambil duk semayang tu tengok, ikan. Memang tak khusyuk lah tuan-tuan. Baca pun surah pendek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Duk tengok ikan tu. Dah habis-habis hebatnya rumah dia. Ini rumah yang kita nak. Hebat, ada kolam ikan di bawah. Habis-habis tuan-tuan, saya sound direct. Datuk, saya ni nak terberak tu. Saya nak pergi tandas sekejap. Nanti kita buat baca tahlil, buat doa selamat. Ustaz nak pergi tandas? Tandas saya di ujung. Nak lalu tandas tu, kena lalu 10 bilik. Kaya tak? Orang macam ni yang kita nak. Ni, rumah dia nak lalu tandas 10 bilik. Sampai di ujung, tak ada tandas. Dalam hati saya, Datuk ni penipu ni. Kan, tak betul ni. Takkan nak tanya balik. Duduk relax. Tengok-tengok ada seorang bibi di sebelah bilik tu. Bibi, ya Pak Ustaz. Dia sebut Pak Ustaz. Saya bawa baru ni Ustaz-Ustaz pergi Aceh. Bagi program. Sampai-sampai dia orang sebut saya. Sebab saya bawa Ustaz. Dia sebut saya. Sila kepala bapa Ustaz. Kepala bapa tuan-tuan. Rupanya di sini kalau kepala bapa marah kan. Rupanya kalau kepala bapa ketua. Jadi kalau pengurusi masjid ni nanti dia panggil apa? Kepala bapa lah tuan-tuan. Kepala bapa tu maksud dia ketua. Ketua. Jadi saya pun ya Pak Ustaz, saya nak pergi WC. WC tu maksud dia tandas lah. Oh Pak Ustaz tandas, Pak Ustaz di belakang. Belakang Pak Ustaz. Mana tandasnya? Tandasnya pakai sensor. Tahu tak sensor? Sensor.
Saya pun, Bapak Ustaz berdiri aja, nanti pintunya dibuka. Bapak Ustaz undur, nanti ditutup. Tandas macam tu, sensor. Saya pun berdiri, zoom, dia buka. Saya pun tak pernah jumpa, patah balik, dia tutup. Lepas tu berdiri pula, dia buka kan. Tak pernah jumpa, tuan-tuan. Saya nak tanyalah orang dekat kancung darat ni, ada tak tandas dia macam tu? Tandas macam tu apa? Pintu pun lekang, tuan-tuan. Tandas pun selak tak ada. Saya pernah masuk, tuan-tuan, satu masjid, tandas selak tak ada. Masuk, dah nak keluar dah. Duduk, Allah, selak tak ada. Bawah nak keluar dah. Tak boleh kemut dah bang, dia memang duduk di hujung tanduk dah. Last sekali kita pegang macam ni. Oi, nak berak tak boleh oh. Sebab dia ganggu. Jadi kita tak kalau orang masuk buat macam tu kan. Bila taik dia naik. Kalau nak teran kena macam tu kan. Kalau dia naik. Jadi taik tak keluar, tuan-tuan. Last sekali saya tengok ada baldi, saya masukkan air, saya tolak Jadi kita pun konsentrate. Tengah konsentrate, tuan-tuan, tandas tu, ada orang masuk. Tolak pintu, terbuka. Saya terkejut, terus sebut Allah dalam tandas, tuan-tuan. Dia tengok-tengok, Ustaz. Dia kenal saya. Lepas tu dia tanya pula, Ustaz buat apa tu? Buat apa? Aku tengah berak. Ni, tandas tak ada selak. Dia tandas pakai sensor, kaya tak? Kita nak orang dunia macam ni. Tapi dunia tu untuk akhirat. Pakai sensor. Saya masuk-masuk, terus dia lock. Pam! Bila lock, tengok-tengok cermin semua. Bila cermin apa kita buat? Biasa, cermin. Dah habis semua, buka seluar. Makcik jangan duk bayang ustaz telanjang lah. Ni, saya ada cerita ni kan. Saya pun duduk lah. Duduk tengok muka saya kan. Tengok sebelah kanan, nampak bibi. Allahu Akbar. Bibi duk tengok saya apa? Saya pun silap lah, tarik balik, kemut naik balik. Pergi tarik. Bibi, ya Pak Ustaz, bibi nampak saya ya? Enggak nampak. Pak Ustaz saja nampak saya. Oh, enggak nampak. Kita pun Alhamdulillah. Terus konsentrate. Tapi tandas tu tak baik lagi, tuan-tuan. Tandas di Melaka lagi bagus. Tuan-tuan tak percaya, pergi dekat masjid di Melaka, air keruh. Saya duduk berak, ada pantun. Burung merak, ikan lampam, lepas berak, sila pam. Yang tu lagi bagus. Saya ubah dekat sekolah saya. Burung merak, ikan lampam Kuala Kedah. Lepas berak, sila pam. Siapa tak pam, haram jadah. Tuan-tuan try buat kat surau. Masjid, tuan-tuan. Betul ada yang berak tak pam pun ada. Kan? Jadi, saya dah habis konsentrate. Nak basuh berak. Kepala paip, tak ada. Dalam hati saya, tandas hebat. Cermin semua pakai sensor. Nak basuh berak macam mana ni? Takkan nak calit. Takkan nak pakai tisu. Rupanya pakai sensor juga. Di tepi tu ada lampu merah buat macam ni. Syuk. Dia akan tembak daripada bawah. Syuk. Jadi tak payah gosot. Goyang. Buat 2 kali, dia keluar 2 cabang. Buat 3 kali, tambah bungkuk aku, tuan-tuan. Kira hebat tak? Hebat. Itu tandas. Habis-habis saya pun pakai seluar pergi. Datuk, rumah Datuk ni, atas ruang tamu, kolam ikan. Tandas saya pagi tengok tadi, Masya Allah, pakai sensor. Berapa ribu tandas yang Datuk bina? Saya bina tandas ini tak mahal, Ustaz. Berapa? 250,000. Tandas saja. Tuan-tuan ada tak orang kancung darat ni? Tandas dia 250,000. Tandas. Datuk, rumah Datuk ni berapa bilik? 50 bilik. Berapa ribu? Ribu murah lah, Ustaz. Berapa? 20 juta. Rumah 20 juta. Ustaz, saya panggil ni bukan nak tunjuk rumah saya. Sebenarnya saya tak boleh duduk dalam rumah ni 2 minggu dah. Saya tak boleh tidur. Bila tidur rasa lemas, rasa rimah. Tu, Datuk tidur mana? Kami tidur 2 minggu dalam bel fire. Rupanya rumah itu tidak memberi keberkatan. Panggil saya baca Yasin buat doa selamat untuk memberikan keberkatan. Tak ada salah. Tuan-tuan nak rumah besar, nak hebat. Jadikan rumah hebat. Itu dunia. Tapi jadi akhirat. Rumah itu dibaca Quran. Rumah itu malaikat rahmat akan turun menjadi berkat rumah tu. Ini dunia. Tapi akhirat. Yang kedua apa? Lepas kediaman kenderaan.
Kenderaan ni dunia. Ada orang bila dah mengaji tak nak dah Mercedes pun tolak. Pakai apa? KE20. Saya pernah pakai KE20 tuan-tuan. Kan? Saya bagi ke ayah saya. Ayah saya bila start bunyi macam mana? Tu kak geran pun nak kena tukar dah. Kalau boleh tuan-tuan ada duit, kenderaan dunia bagi laju. Kenderaan bagi elok, boleh jalan jauh. Pakai BMW. BMW tuan-tuan tak ada masalah. Kan? Pakai Harrier, pakai Mercedes. Itu dunia. Tapi jadikan Mercedes, BMW, rumah dia datang rumah Allah. Maka kenderaan tu dunia, tapi kenderaan itu akhirat. Saya pernah pergi ceramah tuan-tuan, baca khutbah di Masjid Ulu Kelang Ar-Ridwan. Saya masuk-masuk, yang parking tu BMW, Mercedes, Frontier, macam-macam, Harrier, macam-macam. Yang W tu apa? Volkswagen, yang bulat tu, bulat 4, Audi, Proton tak ada langsung. Saya masuk-masuk, hebat masjid ni. Tiba-tiba pengurusi masjid sebelum saya nak naik baca khutbah. Tuan-tuan para jamaah tetamu Allah, tuan-tuan tengok di atas. Semua berkat tengok. Ada 2 kipas. Kipas ni harga 150,000. 2 ni 100,000. Kita belum bayar lagi dekat kontraktor. Kalau boleh hari Jumaat ni, bila tabung jalan, tuan-tuan tambahlah. Kita nak bayar kipas ni. Saya dalam hati, oh kipas hutang. Tak apa. Di luar sana BMW, Mercedes, kipas pun tak bayar. Saya naik, lepas itaqullah. Kan? Tuan-tuan, cuba tengok di atas. Khutbah saya macam tu. Ini khutbah. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur-tidur. Saya elang jalan, lena semua. Saya tak ada tuan-tuan. Pernah saya cerita tuan-tuan baca khutbah dekat Pasir Gudang. Sampai-sampai dijemput tuan-tuan. Tiba-tiba pengurusi masjid tak bagi baca khutbah. Saya tak kenapa. Kami dapat arahan tuan-tuan. Saya ni tuan-tuan tak boleh masuk Johor. Saya pun heran lah. Ada di sini orang Johor. Cuba angkat tangan. Memang teruk betul lah orang Johor ni. Orang Banting okey. Tak boleh masuk sampai sekarang ni. Apa salah saya pun tak tahu. Kan? Tapi hari 5 tahun dulu saya pergi Pasir Gudang. Tak boleh baca khutbah. Saya kata kalau datang jauh-jauh tak boleh baca khutbah, buat apa saya datang? Biar saya pergi kat kancung darat pun boleh kan? Kalau tak boleh tazkirah boleh tak? Tazkirah boleh lah. Saya pun bagi tazkirah. Bagi-bagi. Saya bagi menangis. Saya pandai. Saya psikologi. Saya boleh bagi orang gelak. Kalau tuan-tuan tak gelak tu memang tuan-tuan teruk lah. Saya boleh bagi orang menangis. Saya buat kisah. Menangis tuan-tuan. Pengurusi menangis. Saya pun tanya pengurusi. Boleh tak baca khutbah? Oh tak boleh ustaz. Tak boleh juga tuan-tuan. Ingat boleh dah. Saya pun tanyalah. Sebelah timbalan. Timbalan boleh kot? Timbalan kata, boleh. Saya tanggungjawab. Timbalan merampas kuasa pengurusi. Dia kata, boleh ustaz? Nah ustaz. Ustaz kena baca teks. Saya kata, baca teks buat apa? Saya datang jauh, tak perlu teks. Kalau ustaz tak nak baca teks, ustaz tengok teks lah. Tengok teks. Saya kata, tengok teks tak mau. Kalau tak mau, ustaz pegang teks. Pegang teks lagi haram. Tuan-tuan faham tak? Baca khutbah pegang teks, tak haram. Saya merapu tuan-tuan. Dia kata, susah ustaz, kau suka ustaz lah. Saya pun naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurusi. Telan air liur tak lepas dah tuan-tuan. Saya pun baca pam 20 minit menangis satu masjid. Bila menangis tuan-tuan, habis saya solat, tiba-tiba datang jawatan kuasa masjid. Ustaz, boleh tunggu sekejap. Saya kata, kenapa? Isteri saya nak jumpa ustaz. Saya kata, apa bala nak datang ni kan? Tiba-tiba isteri dia datang. Datang tuan-tuan. Dia bubuh dalam satu sampul. Bagi dekat ustaz, saya cerita tentang sedekah. Bagi kat ustaz sampul ni. Tengok tuan-tuan, dalam sampul itu ada rantai emas sebesar ini. Rupanya khutbah itu menyentuh hati bukan orang dalam masjid. Sebab sound di luar, orang luar masjid pun tersentuh hati. Allah, tuan-tuan panggillah sekali kacung. Boleh. InsyaAllah tuan-tuan. Itu promosi tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihan rahmati Allah. Kenderaan biar besar. Saya pun naik-naik, saya kata apa? Tuan-tuan, cuba tengok di atas. 2 kipas ini hutang, belum bayar lagi.
Saya tengok di luar BMW, Mercedes, Harrier, Frontier. Tetapi kipas hutang. Hai! Masuk dalam tabung masjid. Dia orang nak tarik RM10, tarik RM50 terus. Pakat. Ada yang muka macam jebon pun dah. Tapi bubuh juga. Dah habis-habis solat Jumaat, pengurusi datang jumpa saya. Alhamdulillah Ustaz. Saya tak kenapa. Kutipan hari ni 60,000. Ustaz, minggu depan datang lagi ya. Saya kata nak datang, dia nak saya jauh. Menunjukkan tuan-tuan, ada orang kereta Mercedes. Mercedes ni dunia. Tapi nak jadi akhirat, bawa datang rumah Allah. Tapi kita datang rumah Allah, Mercedes parking kat rumah, datang naik kapcai. Ada pengurusi masjid pun, Allah kadang-kadang. Bawa tu kereta, pengurusi masjid, BMW. Banyak makan wang. Parking, pengurusi. Saya pergi satu masjid, tuan-tuan. Seorang pengurusi kereta dia, tuan-tuan tahu tak? Yang kuda tu. Yang remau. Apa tu? Jaguar. Ustaz, sekejap. Saya nak bagi hadiah kat Ustaz. Saya pun tunggulah. Dia duduk jauh. Bonet. Terbuka. Pakai remote-nya. Saya pun. Ustaz, kenapa? Tak pernah tengok. Tekan remote. Terbuka. Saya tak buka-buka lagi kereta saya. Ustaz ni biasalah Ustaz. Saya tengok Ustaz. Dia pun tekan. Pakai remote ni tekan. Ustaz ni biasa Ustaz. Kereta ghostan. Driver tak ada. Pengurusi masjid. Kereta Jaguar bawa rumah Allah. Itu dunia. Tapi akhirat. Pengurusi kita okey. Jaguar juga. Oh Jaguar juga. Maybe lah. Tak apa tuan-tuan, jadikan kenderaan ini dunia, tapi akhirat. Banyak lagi nak cerita, tapi saya nak cerita bagaimana akhirat kita dapat dunia. Tadi kalau nak cerita dunia, ni akhirat. Akhirat nak dapat dunia. Kata ulama ada 5. Yang ni saya nak cerita ni. Pertama, apakah amalan yang kita buat, kita dapat dunia. Amalan ni amalan akhirat. Bukan solat, bukan puasa, bukan pergi haji. Bukan umrah. Tetapi kata ulama, amalan ni akhirat. Tapi kita akan dapat dunia. Iaitu apa? Sedekah. Sedekah tuan-tuan. Amalan puasa, dia ada rukun syarat. Amalan haji, kena pergi Mekah. Amalan sembahyang, kena ada wuduk. Nak ada wuduk, kena ada air. Air, kalau tak ada, boleh tayamum. Menunjukkan nak sembahyang, kena ada wuduk. Itu syarat sah. Sedekah tak perlu wuduk. Sila sedekah. Saya tak ada wuduk. Boleh sedekah. Saya tak boleh sedekah. Kenapa? Semalam saya tak sempat mandi wajib. Ada tak sedekah kena mandi wajib? Tak perlu. Sedekah perempuan. Saya tak boleh sedekah. Sebab saya tak tutup aurat. Tak tutup aurat pun boleh sedekah. Tak solat pun boleh sedekah. Tak ambil wuduk boleh sedekah. Menunjukkan amalan sedekah ni. Sebab itu disebut dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Apa maksud dia? Mereka menafkahkan rezeki yang kami beri kepada mereka sebelum datang akan ajal. Sebelum ajal sedekah. Kemudian apa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dan mereka berkata, kalaulah wahai Tuhan, kalaulah kamu perlambatkan ajal yang dekat ni. Minta bagi lambat. Nak mati dah. Apa amalan dia nak buat? Bukan solat. Bukan fa'aqimus salah. Bukan wa'atau zakah. Bukan zakat. Tapi dia kata apa? Fa'asaddaqa. Kami nak sedekah ya Allah. Wa'akum minas salihin. Orang yang sedekah ni, itu orang yang salih. Sebab tu amalan tuan-tuan, sedekah ni hebat. Tapi orang tak nak buat. Ni amalan akhirat. Buat sedekah tuan-tuan, pahala dia dapat di akhirat esok. Dunia kita tak nampak. Tapi saya pernah buat tuan-tuan, rupanya hebat sedekah ni. Ada seorang buta, pakai spek. Saya tengah makan, dia datang-datang. Saya pun tengok-tengok, orang buta. Saya pun ambil apa ada bagi ya. Lepas bagi tuan-tuan, hebat. Dia lintas jalan, tak pakai spek. Saya kata, hebat sedekah aku. Buta terus celik, tuan-tuan. Rupanya penipu. Nah, yang tu hebatnya sedekah. Satu lagi sedekah, tuan-tuan. Saya cerita dekat Masjid Padang Serai. Saya bagi tazkirah.
Saya kata tuan-tuan, amalan sedekah ni tuan-tuan, inilah bekal kita di akhirat. Allah ganda, Allah sebut dalam Al-Quran, Masalul ladhina yunfiquna fi sabilillah, kamasalil habbah, ambatat sab'a sanabila, fi kulli sumbulati mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Masalul, bandingan, orang yang nafkah jalan Allah, seperti mana tanam satu biji benih. Keluar 7 cabang. Daripada 7 cabang, satu cabang 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ganda jadi 1400. Menunjukkan sedekah ni hebat. Masuk RM1, dapat 1400 di akhirat. Saya kata, wahai jamaah, masuklah dalam tabung masjid ini. Apa yang kita ada? Tiba-tiba seorang anak muda. Dia naik motosikal. Dia bawa RM5. Nak bubuh minyak. Minyak motor lah. Nak bagi tak bagi? Saya kata, bagi tuan-tuan. Bagi, habis Jumaat, terfikir. Ya Allah, minyak motor tak ada. Meter pun dah habis dah ni. Macam mana nak buat ni? Dia pergi jumpa jawatan kuasa masjid. Pakcik, tadi saya akan dengar khutbah Ustaz Tazkirah, suruh bos sedekah. Saya bubuh RM5. Saya ada RM5 dia. Saya minyak motor dah nak habis. Boleh tak? Minta balik RM2. Dia minta balik. Pakcik tu kata tak pernah orang jumpa sedekah minta balik. Saya memang nak sungguh. Boleh tak? Nak bubuh minyak motor. Pakcik tu kata susahlah. Nak ambil tabung masjid. Tak apalah. Ambil duit dia. Pakcik tu bagi. Dia pun ambil. Pergi. Dekat Shell bubuh minyak. Tengah bubuh minyak. Tengok ada satu Nissan Venet. Pakcik ni buka tak boleh. Tuan-tuan kalau kita buka tayar. Kita buka macam mana? Lawan jam kan? Rupanya Nissan Venet. Dia nak buka ikut jam. Pakcik ni buka. Rupanya bukan buka lagi kunci. Sejam dah. Dia ni foreman. Dia tengok. Pakcik, buat apa ni? Saya kereta ni, van ni pancit. Saya tak tahu nak buat. Nak buka tak boleh. Ini buka ikut jam. Dia pun prak buka. Pakcik ni, Alhamdulillah. Dia pun ambil tayar spare. Terus. Pakcik ni kata, saya sejam dah buka tak boleh. Terima kasih anak muda. Terus dia ambil dalam poket. Beri. 300. Budak anak muda ni telefon saya. Ustaz, silap Ustaz. RM5. Minta balik RM2 Ustaz. Kalau tak minta Ustaz, 500 Ustaz. Hebatnya sedekah. Sebab tu tuan-tuan. Ni Allah. Nampak sangat cap ayam. Apa? Ni nak bagi tahu hebatnya sedekah. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah. Disebut masalul bandingan orang menjadi 1400. Sebab inilah amalan sedekah yang sangat hebat. Tuan-tuan nak masuk surga, sedekah. Kalau tak nak bagi masjid pun, siapa ada keluarga terdekat. Kalau ada mak ayah kita bagi tuan-tuan, pahala cukup besar. Allah mudahkan hidup kita. Ada di kalangan kita, tuan-tuan bagi makan anak isteri. Itu juga sebagai sedekah. Jangan takut, pahala di akhirat. Tuan-tuan bagi ini, tuan-tuan akan dapat dunia. Saya tuan-tuan cerita, tuan-tuan dalam YouTube selalu cerita. Saya dulu cikgu. Bila 20 hari bulan macam sekarang ni kan. Ini berapa hari bulan? 17. Selalunya cikgu duit tak ada dah. Dia ada balik 25 hari bulan. Ni bila tak ada ni saya pergi rumah mak saya. Rumah mak kan. Mak. Bukan minta duit. Mak. Nah. Apa yang ada saya bagi. Saya bagi 200. Memang tak ada duit dah. Adalah isteri saya adalah. Tapi saya bagi semua. Mak saya tengok-tengok. Ni bagi duit ni tak ada duit ni. Ada mak. Banyak. Dalam hati tak ada apa mak. Oi. Yang ni yang ada pun. Tak ada duit ni. Ada. Mak ambil. Beli beras. Beli gula. Mak ambil lah ambil. Mak doa saya murah rezeki. Mak saya terus angkat tangan. Ya Allah. Bagilah anak aku murah rezeki. Saya pun Alhamdulillah. Ingat dia nak bagi balik. Rupanya dia ambil juga. Saya pun tengok. Rupanya doa mak tuan-tuan. Murah rezeki sungguh. 4 jam. Orang telefon saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz boleh datang tak ke Tanjung Malim? Teluk Intan. Saya tak boleh ha? Ustaz tolonglah Ustaz. Kami tak ada pengganti ni. Datuk Dr. Harun Din tak boleh datang. Saya kata bolehlah. Ya bolehlah minyak kereta dengan tu terus. Pergi sampai Teluk Intan. Saya ganti Datuk Dr. Harun Din. Rupanya malam tu forum.
Saya ganti Datuk Dr. Harundin. Sebelah saya Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri. Sebelah lagi Datuk Abu Hassan Din. Saya Din apa pun tak ada. Jangan tanya bang, menggigil menggigil. Ni Datuk apa nama Zulkifli. Saya ceramah selalu gelak-gelak lah, santai-santai kan. Datuk Zulkifli, pernah gelak tak? Tak ada, dia kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Tuan-tuan panggil lah, tuan-tuan boleh lena daripada awal sampai habis. Lagi dia marah pula tuan-tuan. Datuk Abu Hassan tak ada lawak. Sebab apa? Saya pernah forum dengan dia, buat lawak dia hentam. Azan. Okay. Kita berhenti seketika untuk azan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita sambung insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah. Saya sampai pun jadi saya tengok Datuk Abu Hassan Din, Datuk Dr. Zulkifli, mereka ceramah jaranglah ada lawak-lawak kan, kecuali kalau spontan. Saya pula kalau tak ada lawak ni rasa tak puas tuan-tuan. Tak puas macam mana kadang-kadang jemaah dengar dia lena. Kan kalau lena saya tengok, lena saya buat lawak sikit. Sebab tu siapa yang pergi umrah dengan saya, kadang-kadang saya buat lawak atas bas tu. Dia orang gelak tuan-tuan. 5 jam, sampai ada seorang makcik jumpa saya. Ustaz, gelak sampai nak tergencin. Kan? Lepas dia orang gelak, saya buat menangis. Saya cerita, menangis satu bas. Itu Tuhan bagi kelebihan saya kan. Lepas tu saya pun tengok, tak boleh buat lawak ni. Dia orang hebat-hebat. Saya panel pertama, tak ada lawak lah. Saya cerita macam pensyarah universiti tu. Tam, fakta pertama. Tam, fakta kedua. Tam, fakta ketiga. Kira semua fakta. Dia orang dengar-dengar. Datuk Dr. Zulkifli, Datuk Abu Hassan,
Kan, saya ceramah ni menghangguk tuan-tuan. Ni saya cerita ni dekat sejam lebih ni, dekat 45 minit dah. Tuan-tuan dengar hangguk pun tidak. Belagak lebih pada Dr. Zulkifli lagi. Hangguklah sikit, bagi respon kat ustaz tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya, try duduk depan. Kan, duduk-duduk orang duduk depan tu. Jam tuan-tuan, tak boleh ceramah. Betul. Saya psikologi tuan-tuan. Kalau kita baca khutbah, dia orang tengok. Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. Dia jadi jam tuan-tuan. Tak percaya tuan-tuan jadi cikgu. Kan, anak murid. Ada apa dia? Oh, kita nak mengajar tak boleh tuan-tuan. Jadi saya tengok-tengok kan, saya buat-buat fakta-fakta, semua hangguk. Tengok ulama meraihkan. Saya bukan orang hebat pun. Tapi dia orang meraihkan, dia orang hangguk. Jadi bila round dia orang, saya hangguk lagi kuat tuan-tuan. Sebab saya bukan ulama kan. Hangguk-hangguk. Dia orang pun tengok, oh boleh lah, okey tu, ngam. Sebab forum ni jaga. Kalau silap, tak ngam problem. Saya pernah, seorang ustaz, tak payah sebut nama. Orang Terengganu. Saya forum dengan dia, saya buat lawak, orang datang ramai. Masa tu di Taiping. Dekat tu, apa yang zoo tu. Kan, bila buat-buat saya ceramah-ceramah, orang datang ramai. Dia ceramah, orang lari. Dia marah saya. Apa ni ceramah-ceramah lawak-lawak? Macam Maharaja Lawak. Kalau nak maju lawak-lawak, pergi Maharaja Lawak. Dia hentam atas pentas tu. Saya tengok dia ni apa ni? Kan? Saya turun terus. Saya balik tuan-tuan. Sampul pun tak dapat lah. Balik terus tuan-tuan. Geram punya pasal tuan-tuan. Tapi hari ni jangan lupa sampul. Allahu Akbar. Jadi saya tengok dia orang hangguk. Bila saya hangguk, round kedua ngam. Okey dah. Saya pun kata round kedua ni saya buat lawak. Saya buat lawak. Dr. Zulkifli dengar-dengar dia gelak. Gelak macam bakal jenazah pun. Habis-habis tuan-tuan, Datuk Abu Hassan dia gelak kuat rupanya. Dia gelak-gelak. Habis-habis Dr. Zulkifli kata, Ustaz, dia kata forum dengan Ustaz. Ni, nanti kita forum lagi ya. Dalam hati tobat aku tak mau forum kan. Sebab tension tuan-tuan kan. Habis-habis tuan-tuan, tengok. Dia orang bagi satu sampul. Saya ambil sampul tu, saya balik lah. Balik-balik, masa tu hari Isnin. Saya cikgu. Hari Isnin, perhimpunan. Pengetua saya perempuan. Saya cukup seronok tuan-tuan, pengetua perempuan. Sebab bila dia naik berucap, kami cikgu seronok. Sebab dia akan berucap sampai sejam. Jadi cikgu, masa pertama, masa kedua, tak payah masuk kelas. Cukup seronok. Kalau mesyuarat, popek, 5 jam tak selesai. Sebab tu tuan-tuan, kalau mesyuarat tak sukalah. Tapi kalau mesyuarat, lelaki suka. Orang perempuan ni kalau mesyuarat 5 jam tak dapat keputusan. Lelaki 20 minit ya. Yang ni Cikgu Mat buat. Yang ni Cikgu Yusof buat. Yang ni Cikgu Fatimah buat. Dia tak buat apa tuan-tuan. Tu pengetua lelaki. Perokok perempuan. Popek kan. Banyak cakap. Jadi bila banyak cakap, seronok saya. Habis-habis, masa dah habis. Saya pergi kat kantin lah. Mama, mi goreng satu. Mama pun tumis lah. Tumis. Baru terfikir. Saya duit mana ada? Memang tak ada langsung. Mama, ya Ustaz. Hari ni cancel lah. Kenapa saya dah tumis ni? Hari ni hari Isnin. Saya puasa. Puasa apa duit tak ada? Habis sekolah baru teringat. Kan, dalam sampul. 2,5 baliklah cari sampul tu. Rupa-rupanya tuan-tuan, hebatnya tuan-tuan, bagi dekat mak 200, dalam sampul ada berapa? Ada 4,000. Malam ni jangan 4,000 lah. Agak-agak patutlah tuan-tuan. 4,000 tuan-tuan. Ganjaran tu. Saya kata, ya Allah, aku bagi kat mak 200. Dunia dapat 4,000. Sebab tu tuan-tuan, kalau siapa ada mak ayah, bagilah. Anggap sebagai hadiah atau sedekah. Tuan-tuan, bukan ganjaran akan dapat masa tu. Mungkin tuan-tuan akan rasa tenang dengan keluarga tuan-tuan. Itu juga amalan sedekah. Tuan-tuan akan rasa seronok hari tu. Itu juga amalan sedekah. Tuan-tuan sihat. Itu juga sedekah. Tuan-tuan akan rasa, ya Allah, anak aku tak derhaka ke aku. Itu juga sedekah. Isteri aku tak derhaka ke aku. Itu juga sedekah. Jangan kata sedekah ni dapat terus 4,000. Bagi 200, 4,000. Tak ada. Allah bagi sihat. Itu juga amalan yang cukup hebat. Maka inilah amalan akhirat. Namanya sedekah. Yang kedua, amalan akhirat dapat dunia. Apa dia? Ilmu kena belajar.
Ilmu kena belajar. Sebab tu disebut dalam surah Al-Mujadilah. Ayat yang ke-11 Allah kata apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utu ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di kalangan kamu. Iaitu orang yang ilmu berapa darjat. Saya tuan-tuan tengok ustaz cakap sebut ayat Quran, sebut hadis. Sebenarnya saya bukan ustaz. Saya graduated in electrical engineering. Engineer tuan-tuan. Engineer. Jadi cikgu bukan cikgu agama. Cikgu fizik. Macam mana belajar agama? Umur 26 tahun tuan-tuan. Saya belajar bahasa Arab. 26 tahun. Belajar bahasa Arab 3 bulannya. Lepas 3 bulan, saya jumpa ayah saya. Ayah, ajar kawaid bahasa Arab. Ni ilmu ni. Ayah saya ajar sebulan kawaid bahasa Arab. Sampai saya boleh i'rab. Tuan-tuan tahu dah i'rab? I'rab ni hebat tak hebat? Bila kita baca Alhamdu, tiba-tiba dibaca Alhamda. Orang tu tahu dah dia baca silap. Sebab kaedah i'rab. Orang yang mengaji bahasa Arab tuan-tuan, orang baca Quran silap, dia tahu dah makna dia. Silap sebut makna berbeza. Iya tasyrik. Ada orang baca ya kana budu. Iya hanya dikau yang kami sembah. Ya kana budu, cahaya matahari yang kami sembah. Tu tengok. Allahu akbar. Allah Maha besar. Allahu akbaru. Allahu akbaru. Allah gendang raya. Jaga. Silap sebut makna berbeza. Ada orang Allahu akbar. Allahu dalam istilah bahasa Arab alif istifham. Maksud dia apa? Tanya. Adakah Allah Maha besar? Tengok. Silap sebut makna berbeza. Jangan azan Allahu akbar. Makna berbeza. Jadi saya boleh i'rab. Bila boleh i'rab, boleh tulis, boleh baca, boleh. Alhamdulillah. 4 bulan. Saya kata ayah, saya nak ambil 4 sanawi. Umur 26, anak 3 orang. Saya kahwin muda tuan-tuan. 20 kahwin dah. Tak tahu nak buat apa, saya kahwin lah tuan-tuan. Kan? Kahwin lah tuan-tuan. Jadi 26 anak 3. Anak besar macam tu. Jadi saya masuk bilik peperiksaan pakai baju sekolah. Tu pun pinjam. Pakai nak ambil periksa aja. Duduk di belakang lah pelajar tumpang. Tengah duduk dengan jambang, dengan misai kan. Tiba-tiba pengawas masuk. Encik, waris tak boleh tunggu dalam kelas. Ni bilik peperiksaan, dia kata. Saya kata, saya bukan waris. Saya pun nak periksa juga. Dia kata saya, tua-tua pun periksa. Tengok. Dia cabaran. Cabaran ni jangan kira tua. Abu Laid Samarqandi, dia belajar agama umur 55. Menulis Tanbihul Ghafilin. Jangan kata saya tua malas belajar. Jangan bang. Belajar agama. Bila agama kita belajar, kita akan rasa hebat dunia, hebat akhirat. Rasa seronok buat ibadat sebab ada ilmu. Jadi saya pun periksa 20 subjek. Dapat keputusan Jaid Jiddan. Pangkat 2. Pertama Mumtaz. Yang kedua Jaid Jiddan. Yang ketiga Jaid. Yang keempat Maqbul. Saya balik-balik, ayah, kenapa seronok sangat? Dapat Jaid Jiddan. Dia kata, hebat kamu. Aku belajar 7 tahun, dia kata, dapat Maqbul. Hang, dia kata, 4 bulan Jaid Jiddan. Pergi mengaji. Saya ambil diploma bahasa Arab. Umur 27 tahun. Ambil diploma bahasa Arab. Habis diploma, saya sambung ambil ijazah dalam pendidikan Islam. Kemudian minta tauliah di Pulau Pinang, dapat tauliah seumur hidup. Dan dapat tauliah juga di Selangor. Selangor dapat tauliah. Tuan-tuan tak percaya cek. Kan? Tauliah Selangor. Taib. Ustaz Abdullah Khairi. Sampai 2022. Jadi malam ni saya ada tauliah. Jangan duk halang saya. Sampai 2022 tuan. Alhamdulillah Melaka dapat juga. Melaka ni eksekutif tauliah. Johor aja tak dapat lagi. Tokok betul lah Johor ni. Heran apa salah saya kan. Cuma dia orang kata saya ni suara lantang sikit. Takkan nak ceramah. Kita kena menyambut maulud Nabi ya tuan-tuan. Nabi ni sangat sayang kat kita tuan-tuan. Semua. Betul. Ni tak ada suara saya lantang tuan-tuan. Sebab saya guru disiplin. Takkan guru disiplin. Pelajar masuk kelas ya. Itu LGBT.
Guru disiplin. Woi! Masuk kelas! Baru. Jadi ceramah terbawa-bawa. Tak boleh tuan-tuan. Kalau tak derekah, tak boleh hidup tuan-tuan. Idea jam tuan-tuan. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Kat mana lah pergi tadi? Lupa dah. Nak cerita kat mana tadi? Ilmu tadi kan? Yang kedua ilmu. Lupa dah, tak masuk dah ni tuan-tuan jam. Ilmu, atalah ilmu. Nak cerita apa tau? Cerita tadi yang saya dekat sekolah tadi. Betul tak? Tuan-tuan duduk depan tak tahu apa ni, teruk betul lah. Kan saya sekolah tadi. Umur 26 belajar ilmu. Alhamdulillah. Jadi bila dapat keputusan, saya sambung. Ambil ijazah pendidikan Islam. Tengok daripada ilmu electrical. Mengaji agama. Allah angkat darjat. Boleh ceramah tuan-tuan. Boleh baca kitab. Saya mengaji dengan ayah saya. Tak ada kitab. Ayah saya tu guru pondok. Baca Mata'al Badrain. Baca apa nama Tanbihul Ghafilin. Baca. Tak ada kitab. Mengaji malam-malam dengan ayah. Alhamdulillah bila belajar. Bukan untuk mengajar. Untuk diri sendiri. Tiba-tiba orang panggil ceramah. Saya cikgu mesti boleh cakap. Cikgu tuan-tuan mesti boleh punya. Letak depan. Dia pegang mikrofon. Susah berhenti. Susah berhenti tuan-tuan. Saya cikgu. Dah ada basic cakap. Kemudian kita tunkan cakap kita. Alhamdulillah. Dapat tauliah saya mengajar. Siang guru fizik. Berhenti kerja sepenuh masa seorang ustaz. Kang ustaz lah sepenuh masa. Sambung ijazah dalam kaunseling. Sambung PhD dalam psikologi. Alhamdulillah. Allah angkat darjat kerana ilmu. Sebab tu kalau tuan-tuan nak hebat. Kata Nabi. Man arada dunya fa'alaihi bi'ilmi. Nak dunia kena ada ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi'ilmi. Nak akhirat kena ilmu. Wa man arada huma ma'a fa'alaihi bil'ilmi. Siapa yang nak akhirat dua-dua. Kena ada ilmu. Sebab tu ilmu penting. Ilmu ni akhirat. Jangan kata ustaz saya mengaji agama tak boleh. Jadikan ilmu dunia akhirat. Saya mengaji electrical. Tuan-tuan kerja bahagian wiring. Tuan-tuan wiring masjid, tuan-tuan bagi free. Itu akhirat. Tuan-tuan jadi kontraktor. Masjid nak buat masjid. Tuan-tuan buat piling. Tuan-tuan buat. Ini kontraktor. Tuan-tuan ada ilmu. Tuan-tuan bagi sedekah. Ilmu tu ialah dunia. Tapi jadi akhirat. Tuan-tuan surveyor. Tuan-tuan ukur elok-elok. Kan? Tiba-tiba, tuan-tuan. Ini ilmu. Saya tak ada ilmu. Jadikan ilmu surveyor itu. Ilmu akhirat. Buat mahat tafiz. Jangan kata ilmu semua agama. Ilmu yang lain pun jadi manfaat. Sebab tu nak mengaji, kena ada 3 ilmu. Apa? Yang pertama ilmu fiqh. Yang pertama ilmu tauhid. Sebab tu disebut awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama kena kenal Allah dulu. Sebab tu kena mengaji ilmu tauhid. Kan? Ilmu tauhid macam mana? Macam kenalnya Abu Hanifah. Abu Hanifah dia berdialog dengan seorang ulama yang hebat, kemudian takbur. Tiba-tiba dia duduk atas pentas. Siapa di kalangan ulama nak debat dengan aku? Dia mengaji sampai dia tak mengaku Tuhan ada. Jaga tuan-tuan. Dia mengaji sampai tak mengakui Tuhan ada. Sebab tu kita kalau mengaji, wa innamal ilmu bita'allum. Kena berguru. Jangan mengaji baca buku kecuali dia ada basic hebat dah. Dia baca buku, okey. Kalau tak ada basic, kena berguru. Kalau tak berguru, asyaitanu syaikhuhu. Syaitan akan guru dia. Sebab tu, bila ulama ni hebat tuan-tuan, dia mengaku Tuhan tak ada. Lalu, dia ajak berdebat. Siapa di kalangan ulama nak berdebat dengan aku sila. Siapa tak berani. Tapi Abu Hanifah umur 7 tahun. Wahai Dirar. Ada kata Dirar atau Darir. Saya sanggup berdebat dengan kamu. Dia kata kamu budak. Tapi ya, aku sanggup. Kalau sanggup, jawab soalan aku. Di mana Allah? Abu Hanifah jawab. Allah tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai'un. Dia tak sama dengan sesuatu. Allah tidak bertempat. Tapi bukan Allah di mana-mana. Allah tidak bertempat. Ada orang mengaji tuan-tuan. Dia mujassimah. Dia mengatakan Allah duduk di atas langit. Tak. Dia tidak bertempat. Tapi bukan di mana-mana. Kemudian dia kata, mana boleh Allah tidak bertempat? Kamu kalah. Saya nak tanya kamu, kata Abu Hanifah. Ni orang yang kenal Allah. Mana roh kamu? Mana roh? Roh tunjukkan tempatnya. Mana roh tuan-tuan? Dia tunjuk ni. Ni mata. Mana roh? Roh itu Allah yang jadi. Kalau roh kamu tak boleh tunjuk tempat,
tentu orang yang mencipta roh lebih hebat daripada roh. Kalah ulama ini. Ini orang yang kenal Allah. Sebab tu kita mengaji biar kenal Allah. Jangan mengaji silap. Ada orang mengaji tauhid, tuan-tuan, akhirnya jadi sesat. Mengaji sifat 20, akhirnya tuan-tuan tak solat. Ada, kat kampung saya pun ada. Tak solat, tuan-tuan. Mengaji punya tinggi sifat 20. Last sekali Nur Allah. Jadi kepada Nur Muhammad. Nur Muhammad kepada kita. Kita Nur Muhammad, Nur Allah. Kita Allah. Ada orang mengaji. Sesat, tuan-tuan. Sebab tu ilmu pertama, kena mengaji ilmu tauhid. Kalau nak cerita satu-satu, tuan-tuan, eloklah tuan-tuan belajar satu kitab. Nama apa? Kitab Aqidatun Najin. Cukuplah untuk kita mengenal Allah. Aqidatun Najin, kena mengaji. Kena ada kitab. Yang kedua apa? Ilmu fiqh. Ilmu fiqh ni untuk kita tahu haram, halal, wajib, sunat, harus, makruh. Ni, fiqh ni kena tahu. Haram. Haram kena tahu apa yang haram. Kalau tak mengaji fiqh, semua halal. Kenapa haramnya babi? Tuan-tuan. Kenapa haramnya babi? Tuan-tuan jangan selidik. Rupanya babi ni dibuat kajian, tuan-tuan. Dia ada satu cacing pita. Cacing pita ni kalau tak direbus tinggal 100 darjah Celsius, dia tak akan mati. Dia akan naik sampai ke otak, menyebabkan orang yang makan tu muka dia merah. Sebab tu tuan-tuan tengok, orang Cina kan muka dia merah kan? Kalau Melayu muka merah tu, keturunan tu lah tu. Muka dia merah, dia akan jadi gemuk. Tu cacing pita tu. Rupanya Tuhan tak bagi makan. Babi ni, dia boleh makan najis dia sendiri. Memang jijik. Dia berak, dia makan sendiri. Dan babi ni hebat tak hebat? Kalau yang jantan ni, bini dia, dia boleh bersama. Tapi jantan lain bersama dengan bini dia, dia biarkan. Binatang lain tak bagi. Kalau ayam, tuan-tuan, jaga, dia jaga. Ini bini aku semua. Yang lain datang, dia lawan sampai mati. Babi, siapa nak? Boleh join, okay. Kita bermadu, tuan-tuan. Yang tu geng LGBT ni, geng, tuan-tuan. Sebab tu geng LGBT ni keturunan babi lah, tuan-tuan. Ni, punya teruknya sifat babi. Sebab tu Allah haram. Allah haramkan. Kita kena tahu haram. Kita kena tahu halal. Kenapa binatang yang al-an'am boleh dimakan? Mesti disembelih. Sembelih syarat dia, mesti Islam. Mesti tuan-tuan putus urat marah. Urat marah. Syarat dia, Islam, putus. Yang lain tu, menghadap kiblat. Itu ialah sunat. Yang sembelih itu perempuan. Perempuan makruh. Sebab kita kena tahu, perempuan ni makruh. Tapi kalau tak ada lelaki, perempuan sembelih. Kita boleh makan. Makruh. Kena lelaki. Kalau ahli kitab, boleh juga ahli kitab. Ni, kena mengaji. Ada wajib, ada halal. Ada apa? Haram, ada halal. Ada wajib. Wajib, salat wajib. Ada sunat. Kita kena mengaji ni fiqah. Contohnya, tuan-tuan. Ada puasa wajib. Ramadan. Puasa nazar wajib. Ni kena mengaji. Ada tak puasa harus? Ada puasa harus. Contohnya, doktor kata, Ustaz, esok kami nak masukkan wire dalam ni. Ustaz kena puasa, kalau tak puasa kami tak boleh buat. Harus puasa. Harus puasa. Kalau tak puasa tak boleh buat. Harus puasa. Ada puasa sunat. Puasa sunat apa? Isnin Khamis. Puasa Yaumul Abyad, hari putih. 13, 14, 15. Ini puasa sunat. Puasa 10 Muharram. Kalau boleh 10 Muharram, kita orang Islam ambil 9, 10. Ataupun 10, 11. Kalau 10 saja, orang Yahudi puasa juga 10 Muharram. Takut sama. Tu kena mengaji. Lagi apa? Kita kena tahu. Contohnya, saya bagi salam. Ada salam wajib. Apa salam wajib? Salam yang saya bagi kat tuan-tuan, wajib jawab. Saya bagi salam, tuan-tuan jawab dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nak jawab. Wajib jawab. Salam Tok Guru kepada anak murid dalam majlis. Kena jawab wajib. Tak jawab berdosa. Ni kena mengaji. Ada salam. Salam yang tak perlu dijawab. Salam apa? Salam imam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan makmum jawab pula. Waalaikumsalam Pak Imam. Ada salam tak nak didengar. Ada orang bagi salam tak nak dengar tu. Bila dijawab, apa salamnya? Salam kepada ahli kubur.
Assalamualaikum ya ahlal diyar. Jangan dengar, tiba-tiba dengar. Waalaikum. Lari tuan-tuan. Yang tu salam tak nak didengar. Ada salam wajib, saya bagi tadi. Ada salam sunat. Sunat macam mana? Saya nak datang ke Kancung Darat ni, tiba-tiba seorang datang. Ustaz nak pergi mana ni? Kancung Darat. Saya ada seorang kawan, kalau jumpa dia, turun kirim salam. Dia pengurusi jamaah, dia nazir masjid ni, As-Salihin. Dia sampaikan salam. Saya pun terima salam. Sampai tu sini, saya pun bagi. Ada seorang, kenal tak? Nama dia macam ni. Dia sampaikan salam. Orang yang dengar tu, dia kena jawab. Saya terima salam. Sebab kaedah macam mana? Tolong sampaikan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka orang yang diberi sampaikan salam tu, dia jawab sunat. Sunat. Ini salam sunat. Ada salam makruh. Salam makruh macam mana? Dalam majlis ilmu. Jangan pula ada orang masuk tengok ramai. Dia YB. Masuk. Assalamualaikum semua. Makruh dalam majlis ilmu. Tak boleh terus masuk duduk, jangan nak bagi salam. Kalau dia bagi sulak, nampak bagi juga, nampak sangat dia bodoh wan mangkuk hayunun. Tu kena mengaji. Satu lagi makruh bagi salam ketika makan. Tengah duk makan, ustaz makan kan. Lepas ni ada makan kan? Ada tak? Ada, alhamdulillah tuan-tuan. Saya saja ke? Semua bagus sungguhlah tuan-tuan. Jadi tunggulah sampai habis. Oleh kerana ada makan, saya akan ceramah sampai pukul 12.30 malam. Tuan-tuan sanggup tunggu? Tuan-tuan sanggup tunggulah. Saya nak balik tuan-tuan. Saya pun tak larat lah tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu, tengah makan, makruh bagi salam. Ustaz tengah makan. Assalamualaikum. Mati ustaz. Tu dia, makruh bagi salam. Satu lagi, harus jawab. Ketika tuan-tuan ada handset, tiba-tiba orang hantar. ASLM.com. Selam.com. Tuan-tuan, kan, harus jawab. Kom selam. Kan dia tulis selam.com kan? Patutnya tulislah salam pun jadi dah. SALAM. Maksud dia sejahtera. Salam. SALAM. Dalam bahasa Arab, sejahtera. Kita jawab balik. Salam. Ataupun dia bagi Assalamualaikum. Kita jawab kena bagi lebih. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dia bagi Assalamualaikum warahmatullah. Kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kaedah dah. Dan kena mengaji. Ini bab fiqah. Tuan-tuan. Bila kita tahu ini. Alhamdulillah. Ada satu lagi salam haram. Haram ada salam. Ketika saya duduk dalam tandas. Dia berketuk pintu. Siapa tu? Siapa? Ustaz Abdullah Khairi. Assalamualaikum Ustaz. Dalam tandas. Haram bagi salam. Jangan duk jawab pula. Waalaikumsalam. Haram. Sebab tu kena mengaji. Tuan-tuan. Sebab tu kena mengaji fiqah. Bila mengaji fiqah, solat berdiri. Berdiri macam mana? Aqimus salah. Sebab disebut aqim. Aqim, diri. Allahu Akbar. Ada orang kaedah dia. Kita nak tak boleh berdiri. Bila tak boleh berdiri tuan-tuan, boleh tunggu. Tak boleh tunggu, terus duduk. Tapi syarat, rokok dengan sujud kepala mesti beza. Kalau boleh berdiri. Nak sujud tak boleh. Allahu Akbar rokok. Okey? Rokok jangan bagi lebih pada sujud. Kemudian, bila nak sujud, duduk. Macam mana nak sujud? Bagi lebih daripada kepala tadi. Sampai macam tu. Perut buncit. Meletup perut. Kalau tak boleh, macam ni. Allahu Akbar, baca Fatihah, terus duduk. Bila terus duduk, rokok. Sami'allahu liman hamidan. Rabbana walakal hamd. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Bila sujud, Allah bagi lebih. Sah. Itu kena mengaji. Ada orang kata tak boleh semayang duduk. Kaki tak boleh bengkok. Nak buat macam mana? Kalau dia sujud, kaki ke belakang. Habis orang belakang. Nak sujud. Macam mana kaki dia?
Sebab tu kita kena mengaji, tuan-tuan, fiqh bab ini. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Sebab tu kita mengaji bab fiqh. Angkat takbir. Allahu Akbar. Kalau boleh, kalau baca dalam Mata al-Badrain, dilarang angkat 2 kali. Allahu Akbar. Arab tak pernah angkat 2 kali. Tuan-tuan pergi Mekah. Allahu Akbar. Semua sekali je. Dia bawa anak. Saya tengok, anak dia lari. Arab. Tuan-tuan pernah pergi Mekah tak? Tengok serban tu hebat. Tapi semayang, telefon bunyi. Halo, salah. Betul, tuan-tuan. Tak percaya, tuan-tuan pergi lah. Tuan-tuan jangan nak buat. Batal tak? Makruh. Sebab dia cakap Arab. Salah. Tapi makruh lah. Sebab dia cakap. Tapi dalam bahasa Arab, tak ada masalah. Jangan Melayu. Halo, tengah semayang ni. Nanti telefon balik. Yang tu batal. Sebab tu kena mengaji. Dia sebut salah. Bahasa Arab je tak? Macam kita doa ketika sujud. Allahumma ufil lana zunubana. Sebut. Tak ada masalah. Sebab bahasa Arab. Jangan sebut dunia. Tengah sujud. Ya Allah, ampunlah. Batal solat. Sebab tu Allahu Akbar. Kita angkat sekali. Jangan 2 kali. Allahu Akbar. Kena mengaji. Tengok tempat sujud. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pejam mata, makruh. Ni kena mengaji. Jangan tengok pula. Bismillahirrahmanirrahim. Makruh juga. Ada orang sembahyang tengok. Saya pernah kat masjid saya kan. Habis sembahyang Jumaat. Dia ba'diyah Jumaat. Dia duduk di belakang. Kami duduk doa. Dia sembahyang. Tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Patutnya tengoklah. Dia tak tengok. Habis dia orang doa. Pakat keluarlah. Orang ingat dia tak sembahyang. Sebab dia duduk tengok merata kan. Lalu depan dia buat macam ni. Orang ingat hulur salam, pakat salam. Nak habis 400 orang, tuan-tuan. Lenguh. Ni kena mengaji fiqh. Tuan-tuan, angkat takbir sekali ya. Allahu Akbar. Jangan 2 kali. Makruh. Ni ada di kalangan kita nak masuk tu khasat, ta'arud, ta'in. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat ikut imam tu yang jadi Allah. Tuan-tuan gelak apa? Sagi kita tengok. Macam-macam ada Allah. Tromen pada. Tak. Orang Melayu jangan. Kita mengaji, kena mengaji fiqh. Angkat sekali ya. Arab. Allah Akbar. Orang perempuan tak pernah. Saya tak tengok. Dia orang angkat banyak kali. Tapi orang lelaki. Dia nak bagi masuk tu. Allah. Apa tu tak ini? Ada ya Allah. Macam-macam dah. Gelak apa? Sagi kita tengok Aisyah lagi. Macam-macam. Dia tak boleh ubah dalam masa semalam. Sebab dia dah angkat takbir 60 tahun dah, tuan-tuan. Sagi dia akan buat macam tu juga. Tapi kalau dia teringat, jangan lupa usah lagi. Sebab tu kena mengaji. Allahu Akbar. Jangan 2 kali. Makruh. Sebab apa? Dia datang was-was. Tak perlu, tuan-tuan. Saja aku semayang maghrib 3 rakaat ikut imam tu kita nak macam tu. Kita datang tu nak semayang maghrib, dia kira niat dah mengikut Abu Hanifah. Kira dia dah. Allah, dia tu. Ada dah tengah semayang maghrib boleh semayang subuh. Kita dah berjamaah maghrib lah tu. Ada pula Allah subuh. Maghrib lah tu. Jangan 2 kali. Allah, dia. Tadi tuan-tuan jangan pula. Dia. Batal solat. Sebab tu kena mengaji fiqh. Tuan-tuan pernah ada seorang tu. Kita ni mengaji fiqh. Bila Allahu Akbar tengok. Baca seperti mana bercakap di hadapan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baca. Macam bercakap. Ada orang jumpa saya. Ustaz, lama tak jumpa. Cakap elok. Tiba-tiba tuan-tuan dia pakai sorban ni. Memang sorban. Pakai reda. Ustaz, jom. Imam dah jadi imam. Jom kita masbuk. Maksud dia ada ilmu dah? Ada. Saya pun sebelah dia. Allahu Akbar. Dia. Akbar. Saya duduk sebelah. Kacau ni. Dia ganggu orang sebelah. Tiba-tiba imam. Amin. Dia amin. Saya ada alham dah. Dengan saya. Ganggu.
Tuan-tuan tak percaya, tengok orang sebelah lagi. Paling teruk, wala tok-tok-tok. Wala tok-tok-tok. Saya wala dhalir. Dengan saya wala tok-tok-tok. Ganggu, Pak. Sebab tu kena mengaji. Paling teruk tahiyat tu. Asyhadu Allah. Saya terkejut, tuan-tuan. Lepas tu mungkin dia keluar tabligh pun, dia ada tulis. Dia buat macam tu, saya duduk tengok. Bila nak habis ni? Bang, kita Syafi'i. Asyhadu an la ilaha illallah. Sunat tengok. Kemudian niat dalam hati. Ya Allah, aku nak mati dengan kalimah ini, ya Allah. Tengok. Kemudian, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Turun. Sebab apa? Bila kita angkat ini, bergerak jantung kita untuk ingat Allah. Tapi Imam Malik kena tulis. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita janganlah. Sebab kita memang tak ada macam tu. Tuan-tuan jangan pula. Kita duduk tengok. Kacau. Lepas tu pula nyamuk gigit. Kan? Dia tampar sini. Dia takut tak terangkat. Kabur. Allah. Sebab tu kena mengaji. Kalau mengaji buat fiqah, memang tuan-tuan kita akan faham macam mana sembahyang, baru kita akan rasa sedap. Itu ilmu. Ilmu ni akhirat. Tapi dunia dapat tak? Dunia dapat, tuan-tuan, jadi imam bila ada ilmu ni. Orang tolak. Sila. Balik Mekah, tengok kita ada ilmu, tolak jadi imam. Allahu Akbar. Siapa tu? Oh, bukan ustaz. Dia kerja apa tu? Allah, dia kerja pos ya. Nah, jadi imam. Ilmu ada. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Siapa paling seronok? Dia pekerja pos jadi imam. Ada ilmu. Isteri dia. Suamiku. Ar-Rahmanur Rahim. Isteri dia paling seronok. Waladhalin. Isteri dia tunggu. Ayat apa abang nak baca ni? Bismillahirrahmanirrahim. Isteri dia. Ayat apa ni? Inna a'tainaka. Tahu dah ayat tu lah, tuan-tuan. Sebab tu kena mengaji, tuan-tuan. Ni, jadi Bilal, kena mengaji. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mengaji. Ada orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kena mengaji. Tapi bila tak mengaji, orang tolak jadi imam, jadi Bilal. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar. Dalam hati, nak datang, tak datang pun tak apa. Sebab tu kena mengaji, dia ada kaedah dia. Ada yang azan bayati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada azan bayati. Ada azan ras. Ada azan hijaz. Itu kena mengaji. Jangan orang tolak je azan. Pernah berlaku ada seorang pakcik tu balik Mekah, tolak je azan. Dia kata tak boleh, tak boleh. Boleh lah pakcik? Ala azan ya. Dia kata tak boleh. Boleh. Kawan pun balik Mekah pakai serban. Boleh? Buka mikrofon. Tak. Terkejut. Azan apa ni? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tu. Dia orang, pakcik, orang azan Allahu Akbar. Aku tahu Allah Ta'ala. Tu kena mengaji. Kan? Pernah berlaku ada seorang pakcik azan. Gigi satu, tolak ini. Kalau boleh biar ada gigi. Nak sebut makhraj tu. Allahu Akbar. Kena ada gigi. Kalau tak ada gigi. Pernah di Pasir Gudang azan. Macam Pasir Gudang. Formula 1 tu. Kena mengaji. Azan kena ada ilmu. Imam kena ada ilmu. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita jadi imam, kan, tiba-tiba kita habis semayang ba'diyah maghrib. Boleh tak orang semayang maghrib ikut dia? Orang semayang sunat. Saya nak tanya orang perempuan, orang lelaki tahu. Makcik kakak,
Ada seorang semayang sunat. Boleh tak orang lain datang ikut orang semayang sunat, dia nak semayang fardu? Boleh dah makcik kakak? Tak dengar pun. Boleh tak? Siapa yang jawab tu? Dengar suara lain. Boleh. Takkan suara makcik macam tu. Itu namanya sajad. Makcik boleh, makcik? Boleh tak boleh? Angkat tangan. Siapa kata boleh? Seorang lah. Siapa tak boleh? Tengok orang perempuan. Boleh tak boleh? Siapa pun tak angkat. Padan muka dia kata. Ustaz tanya sangat. Boleh. Tu kena mengaji. Macam mana boleh? Kita jangan terus tweet. Ni kaedah fiqah. Macam mana? Adik bangun. Sekejap. Muka macam mak sabu. Adik nama apa? Nama. Dia kata ada Muhammad Sabu. Ada. Okey, adik semayang. Okey, angkat takbir. Semayang senyum. Macam mana nak buat? Ni kena mengaji. Jangan terus. Nak masuk, mesti hujung kaki di hujung tumit. Sebab dia tahu ada orang sebelah. Jangan duduk di belakang. Kalau ramai. Kita duduk di hujung sini. Hujung jari di hujung tumit. Dia tahu tak? Adik tahu tak saya ada belakang? Takkan tak tahu aku duduk sebelah. Nak menangis. Saya duduk sebelah. Takkan tahu tak? Takkan kamu tak perasan? Macam mana kaedah? Jangan terus angkat. Jangan terus tweet. Faham tak? Masukkan dulu dalam solat. Allahu Akbar. Maksud dia, ada orang sembahyang di belakang. Kamu jadi imam. Aku makmum. Imam niat ialah sunat. Makmum niat wajib. Tak perlu tweet. Allahu Akbar. Dia tahu tak? Kalau dia tak tahu, baru tweet. Banyak di kalangan kita pergi tweet terus. Kawan tu terkejut. Okey, boleh belah. Terima kasih. Ni kaedah fiqah. Panjang tuan-tuan nak cerita. Aduh. Tak lekat dah. Sebab tu kita kena mengaji. Itu bab fiqah. Yang ketiga ilmu apa? Ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni dia sangkut dengan hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Satu hari tak berguna. Harta, anak pinak, pangkat, darjat. Hati yang salim, sejahtera. Salim tu apa? Ilmu tasawuf. Ilmu yang nak buang sifat takabur, sifat ujub, sifat rasa sum'ah, hazah hebat. Nak buang. Nak mengaji ni ilmu tasawuf. Nak macam mana mengaji? Kena berguru. Namanya tariqat. Ada orang kata tasawuf ni air acar. Bukan. Mengaji tuan-tuan akan tahu bagaimana hati ni dekat dengan Allah. Kalau boleh berguru dengan kawan-kawan yang mengaji. Tariqat. Saya nak cerita tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cari wali-wali Allah di Nusantara. Tuan-tuan tengok di lorong yang 1, 2, 3, 4. Di bawah sekali. Sebelah Tuan Guru Ning Abdul Aziz. Namanya Tuan Guru Pak Sumi. Pernah tengok tak? Dia masih hidup, umurnya 100 tahun. Tuan-tuan, kita bawa pergi ziarah dia. Tuan-tuan tengok, dia kalau kita pergi ziarah, Quran kena bawa. Dia akan sebut Quran, tuan-tuan kena catat. Semuanya manfaat. Quran ni memang manfaat, tapi dia sebut tu memang yang ni untuk apa? Yang ni untuk apa? Kita catat. Kadang-kadang orang pergi kena halau. Tapi dia hebat tuan-tuan. Quran saya baca, puasa setiap hari. Kecuali hari tasyrik. Hebat dia, amalan dia. Kalau pergi, mesti pukul 9 ke atas, dia akan zikir dulu. Pukul 6, tak boleh jumpa dah. Dia zikir, zikir harian. Dia makan hanya telur rebus. Orang macam ni kita jumpa, kita akan rasa bagaimana kehebatan amalan dia. Ini namanya tasawuf. Kalau boleh tuan-tuan fiqah, kena baca Mata' al-Badri. Kalau tasawuf, cukup dengan penawar bagi hati pun jadilah. Kena berguru. Cukup dengan itu. Seterusnya tuan-tuan, disebut apakah yang ketiga? Yang ketiga ialah banyakkan zikrullah. Zikir. Siapa yang zikir, itu amalan akhirat. Dunia akan dapat. Dia tak sebut solat, dia sebut zikir. Sebab zikir tak perlu wudu. Zikir tak perlu tutup aurat. Tak tutup pun tak apa. Telanjang. La ilaha illallah. Malaikat, nak pergi tak pergi? Nak pergi tak pergi? Boleh juga.
Zikir yang paling bagus adalah zikir ketika Nabi naik ke langit ke-7. Berjumpa dengan Khalilullah. Siapakah Khalilullah? Nabi Ibrahim AS. Lalu Nabi kata, Ibrahim kata, umatku hidup umurnya panjang. Umatmu hanya sitin wa sab'in, 60-70. Jangan lupa dia kata, syurga ini sangat baik. Syurga ini ada air yang tawar, diminum, segar, hebat, nikmat. Dan syurga ni ada tanam-tanaman dan kebun. Penuhlah kebun tersebut dengan pokok-pokok tumbuhan. Nabi kata, apa pokok itu? Pokok itu ialah Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kena sebut ni. Siapa sebut ini? 5 pohon syurga. Yang inilah disebut dalam Tanbihul Ghafilin oleh Abu Laid Samarqandi. Rupanya subhanallah ada kisah. Ketika Jibril, tuan-tuan, berjumpa dengan Allah, ada malaikat yang menanggung aras bagi jumpa. Ya Jibril, kami tak larat nak tanggung aras. Macam mana kami nak buat? Malaikat ni makhluk Allah. Lalu Jibril jumpa, ya Allah, malaikat yang menanggung aras tak mampu nak tanggung, nak buat macam mana? Maka kata Allah, sebut subhanallah, mereka menanggung arasku dengan kuat. Sebab tu kalau tuan-tuan bangun pagi, tak larat, lemah, genggam tangan macam ni. Subhanallah, kuat. Try pagi esok. Suami tak bangun subuh lagi. Subhanallah. Dia, buang tabiat nak mampus kan ni. Jangan pula bangun-bangun, tak larat. Subhanallah. Ya tu pondan tuan-tuan. Subhanallah. Maka malaikat subhanallah, subhanallah jadi kuat. Sebab tu saya pergi Mekah, saya tak baca buku. Sebab siapa yang zikir ini jadi hebat ketika tawaf. Kalau baca buku, tuan-tuan duk baca buku, Allahumma rabbana zalamna. Mana Kaabah? Mana Kaabah? Lah, Kaabah sana. Dia jalan belah sana. Tak perlu. Saya ikut saya, terpegang tu. Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Bangladesh pun ikut. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Orang Melayu tak ikut. Sebab apa? Jadi kuat. Tuan-tuan tak percaya. Kita bawakan 50 orang. Subhanallah. Dia jadi macam. Jadi kuat tu. Tak percaya tuan-tuan. Jom pergi dengan saya. Kan? Yang kedua apa? Subhanallah. Alhamdulillah. Ketika roh masuk daripada ubun-ubun Nabi Adam. Lalu masuk sampai sini, Nabi Adam bersin. Hashim! Nabi Adam sebut, Alhamdulillah. Lalu malaikat sambung, Subhanallah, Alhamdulillah. Ini ada cerita ada. Sebab tu kalau kita semahyang, kita bersin tak batal semahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Hashim! Tak batal. Ada tak semahyang selain pada Hashim? Bersin selain pada Hashim. Bismillah, aman. Ada tak? Ada apa? Makcik Rokia. Mana ada? Sebab tu kalau bersin tak batal sembahyang. Pernah tuan-tuan pada tahun bila tau, saya pergi kempen dekat satu Yan tu. Ada seorang pakcik tu dengar khutbah, dengar tazkirah saya, muka macam jebon. Saya habis-habis nak solat tu, dia bersin. Dacing! Dacing tuan-tuan kedua. Yang tu lagi teruk tuan-tuan. Ada cerita tu. Marah dia tuan-tuan. Ni, kita bersin. Alhamdulillah. Mereka sambung. Subhanallah. Alhamdulillah. Saya kalau bawa jamaah. Lepas subhanallah. Bismillah. Allahu Akbar. Jamaah semua ikut. Bismillah. Ada macam tu. Tak payah. Bismillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua pakai ikut. Senang kita. Jamaah Turki rempuh saya. Saya suruh ikut. Bila rempuh, tarik. Tarik masuk dia bagi jalan. Jamaah ingat zikir baru. Tarik. Habis dia kata, kenapa ikut saya? Ustaz suruh ikut. Saya kata, tarik tu bagi jalan. Loh, kami ingat zikir baru. Semua tarik. Subhanallah, Alhamdulillah. La ilaha illallah, Nabi Idris. Bila mati, dia orang buat patung. Lalu disembah. Datang Nabi Nuh, dia sebut, La ilaha illallah. Kita sebut elok.
La ni kalimah nafi. Yang diisbatkan ilaha. Kena sebut. La ilaha illallah. Jangan kita buat tahlil. Afdal zikri fa'lam annahu qala la ilaha illallah. Idza la ilallah. La ilallah. La ilallah. 20 Pak Imam. Allah. Sebab apa dia bagi gear? Sebab dia kata 20 dah. Air angkat. Air. Kita pun jadi cepat. 40 Pak Imam. Allah. Maksud dia apa? Ayam. Lambat ni. Kita pun jadi cepat. Last sekali bunyi macam mana? Bang, zikir biar lambat tapi dapat pahala. Lalu malaikat dengar ni, malaikat sambung. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Allah akbar ni Nabi Ibrahim. Sembelih Nabi Ismail diganti dengan kibas. Kibas tu masuk syurga. Dia sebut ketika disembelih, Allahu akbar. Malaikat sambung. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar. Lalu Nabi tambah, la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Lalu malaikat kata, siapa yang sebut 5 zikir ini, 5 pohon syurga. Hebat tak? Bang, ini zikir akhirat, tapi dunia akan dapat. Satu lagi zikir apa tuan-tuan? Nabi. Sampai pukul berapa ni? 9:05 dah. Masya Allah. Berapa jam dah ni? Pukul 11. Agak-agak betul lah, hang sambung pula lah. Salah ada pun. Sikit lagi tuan-tuan yang dikasihan rahmati Allah. Kata Abu Hurairah, satu zikir lagi jangan lupa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa sebut zikir ini selepas solat 100 kali, Allah bagi 4 kehebatan. Pertama, Allah memerdekakan hamba 10 orang dengan zikir itu. Di mana dapat ini? Pahala dapat di akhirat. Siapa yang sebut tadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, akan ditulis kepadanya di akhirat esok di syurga 100 kebaikan. Akan dipadamkan di neraka, di dalam pada mahsyar esok di akhirat 100 kejahatan yang dia buat. Kemudian di dunia ini Allah jauh dia daripada syaitan. Kalau boleh lepas salat pagi lepas subuh dan maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Insya-Allah tuan-tuan. Yang seterusnya, yang keempat, nak akhirat banyak istighfar. Apa istighfarnya? Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa, jangan wakaf. Jangan wakaf. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jangan wakaf. Sebab saya ditegur oleh Mufti Kedah bekas. Dia kata, pernah tak kamu zikir la ilaha illa Allah? Ada tak? Kan? Betul tak? Astaghfirullahalazim. Tu wakaf. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ni tuan-tuan, ini kaedah. Sebab tu kalau boleh, tuan-tuan, sebutlah tuan-tuan, siapa yang sebut istighfar ni cukup hebat. Sebab Nabi kata, innani layran. Aku ni kadang-kadang terlalai. Wa innani la astaghfirullah fi yawmin mi'ata maratin. Aku akan istighfar kepada Allah setiap malam 100 kali. Kalau tak boleh pun 10 menjadilah. Sebelum tidur kan, baca qul huwallah lu. Kemudian, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tarik dari sini. Turun ke bawah. InsyaAllah syaitan takkan ganggu tuan-tuan. Makcik try buat malam ni. Syaitan takkan ganggu. Kecuali suami makcik. Suami makcik bacalah apa pun dia ganggu juga. Tapi kalau tak nak bagi ganggu macam ni. Baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Lepas tu nak tiup. Kemudian lumur. InsyaAllah bukan saja syaitan lari, suami makcik pun lari. Ni tuan-tuan, ni kemudian baca apa? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha. 3 baru lena dah. Tu pun merasa ni aku ni jamin syurga. Bang, buat bang, boleh 100, tak boleh 50, tak boleh juga 10 sebelum tidur. Pahala dia cukup besar, keampunan Allah. Dapat di mana? Akhirat. Dunia akan dapat. Allah bagi ketenangan dalam hidup kita. Yang terakhir tuan-tuan ialah jangan lupa
Siapa nak akhirat, dunia akan dapat. Perbanyakkan kebaikan. Tengok dalam masjid ni, apa yang boleh kita buat baik? Aircon, saya punya. Kipas ini, saya punya. PA system, saya punya. Lampu, saya punya. Kipas atas, saya punya. Exhaust fan, saya punya. Ada tak dalam masjid ini yang tuan-tuan punya? Ada tak? Ada. Bubuh tabung masjid, guna tandas masjid, kencing guna air masjid, masuk buka kipas masjid, nak masuk tabung masjid, kedekut. Hisap rokok satu hari sekotak, RM12. Seminggu, 12 kali 7 berapa? RM84. Apa salahnya datang hari Jumaat, bubuh RM10. Kalau seorang RM10, kita yang duduk dekat dengan masjid Salihin ini, agak-agak tuan-tuan, berapa orang yang datang malam ni? Cuba angkat tangan. Khariah ni saja. Cuba angkat tangan tengok. Yang khariah ni. Alhamdulillah. Yang luar, bukan khariah ni. Oh, ramai lagi tuan-tuan. Rupa yang dekat sini mati habis dah tuan-tuan. Yang datang katalah setiap Jumaat, ada tak 300 orang? Lebih. 500 ada. Lebih lagi. Berapa? Tak terkira. 1,000 lah kata. Kalau 1,000 seorang RM10, berapa seminggu? 10,000. 10,000 aircon boleh lagi sejuk. Ni aircon tak buka. Sebab apa? Takut nak bayar elektrik. Panas nak mampus aku rasa ni. Tuan-tuan bubuh, RM1. Ada yang tak bubuh pun ada. Tabung lalu. Kenapa senyum? Tidakkah senyum itu sedekah? Bubuh bang. Guna air masjid, ambil wuduk. Free ke air tu? Kena bayar masjid. Apa salahnya tuan-tuan? Aircon tu saya punya. Ni kipas ni saya punya. LCD ni saya. Yang ni saya. Ada tak tuan-tuan? Ni kapet ni saya punya. Ni makcik ni bunga ni. Makcik, tidur pula. Oi! Ni bunga ni. Saya punya. Alhamdulillah saya punya. Mana? Ni sejadah. Ada tak? Kalau tak ada bang, mana kebaikan kita bang? Mana bang? Cuba renung bang. Mana kebaikan nak masuk syurga Allah? Allahu Akbar, nak tabung, masuk tabung masjid pun tidak. Mana tabung malam ni? Mana tabung? Edah tak lagi? Edah tak? Dah edah dah. Ni saya nak bagi juga. Edah sekali lagi? Mesti lebih. Mana tabung? Mana tabung tadi? Ambil ada tabung. Tak nak kutip? Memang kaya betul lah masjid ni. Kutip lah tuan-tuan. Bagi. Sebab apa? Kebaikan. Jiran sebelah, jangan gaduh bang. Kita dah 50 dah bang. Saya 50 dah. Baru 3 hari keluar hospital. Ni saya datang ni. Saya tak boleh tengok mic. Tetap bersemangat. Sebenarnya saya tak sihat tuan-tuan. Tak boleh bernapas. Kalau tak boleh bernapas sangat. Selalunya okey ya. Bila sakit sikit saya buat tak tahu ya. Sebab saya tak nak pergi cek doktor. Kalau cek doktor tahu penyakit. Jadi biar tak cek. Tak payah tahu. Jadi tenanglah. Mati je tengok. Pergi tak boleh bernapas. Pergi doktor masuk gambar tu. Apa? Endogram. Sebelum endogram tu dia cek tu. Dia tahu ustaz, hati ustaz penuh dengan lemak. Saya kata memanglah dah sakit. Dia cek pula perut ustaz ada ulcer. Saya mula susah hati dah. Ni dia nak cek buah pinggang pula. Kalih ustaz. Dia kaya pun kalih. Buah pinggang batu karang. Mula ni nak cek pula dah ni. Cek air kencing pula tengok. Ustaz, prostat bengkak. Saya kata memanglah dah sakit semua bengkak. Ustaz, doktor tak payah cek. Dia kata kenapa? Banyak penyakit aku. Tak ada tidur tuan. Dia masuk pula. Perut luka. Asid banyak, kolesterol tinggi. Cek darah 180. Ustaz, kenapa darah tinggi? Tak darah tinggi, doktor cerita semua penyakit. Aku darah naik. Tuan-tuan, saya pun terus tulis wasiat. Wahai isteriku, ini nombor PIN kad aku. Tulis siap-siap dah. Bini saya duduk tengok. Ini hutang abang yang tak bayar lagi. Ini orang hutang abang, tolong. Tengok. Tolong kalau abang mati. Tuan-tuan, umur 50, apa yang kita nak rasa bila sakit? Kematian akan hampir. Tambah kita nak 60-70 bang. Apa kebaikan yang kita boleh buat? Apa kebaikan kita? Kita 60 dah. Satu kebaikan pun tak ada. Kira duk marah orang, maki ustaz lah. Semua jawatan kansel masjid buat semua tak betul. Abang duk panggil ustaz belah khairi. Semua tak betul. Dia yang betul. Dia mati esok baru dia tahu betul tak betul. Kita salat. Betul tak betul?
Baca talqin. Wahai Ahmad bin Musa, padan muka engkau. Hari ini baru kau tahu betul tak betul. Agak-agak dia boleh dengar tak? Dengar tak dengar, tapi baru dia tahu. Bang, mana kebaikan kita makcik? Makcik hari ni kita makan free betul tak? Ada orang yang belanja tak? Masjid punya kah? Masjid punya. Tak ada ke orang support kah? Tak ada yang kedekut betul orang kancung darah ni. Bang, masjid tu nak buat. Apa salahnya masukkan sikit. Yang 1,000 tu saya punya. Kita makan tuan-tuan. Dia dapat pahala. Pahala bukan dunia. Akhirat bang. Tapi dunia kita akan senang. Tuan-tuan bagi ingat. Sikit tanda ingat. Banyak tanda ada. 50 tanda ingat. Banyak tanda ada. 50,000 tanda ada. Bang, apa kebaikan kita? Masjid. Ni kawan kita yang susah. Nak pergi universiti. Anak tak ada duit. Bang, kalau masjid kita seorang RM10. Kita ada 1,000. Seminggu 10,000. Sebulan 40,000. Bang, pergilah setiap hari Jumaat. Ada seorang hamba Allah naik Ferrari. Di Masjid Al-Falah. USJ 9. Parking Ferrari. Ferrari tu dia buat apa tuan-tuan? Dia keluar Ferrari, dia pergi cuci tandas masjid. Jutawan cuci tandas. Kita tak ketahuan. Belagak kami. Bang, dia tunjuk kebaikan dia. Orang tanya kenapa? Dia kata saya belum tentu masuk syurga. Dia kata. Tapi kurang-kurangnya saya cuci tandas, dia kata. Tandas ni paling jijik, dia kata. Inilah tugas saya walaupun jutawan. Cuci tandas bang. Kita duduk rumah tak sanggup. Dia cuci tandas masjid. Bang, apa kebaikan yang kita boleh buat dunia ni? Sampai masa mati bang, 60 dah. Sudahlah bang, cari kebaikan yang boleh buat. 70 dah. Inilah amalan akhirat kita. Cukuplah setakat itu. Hampir 1 jam lebih dah tuan-tuan. Okey tak okey? Okey tak okey pun aku nak berhenti dah tuan-tuan. Tak larat dah. 3 hari baru keluar hospital. Tapi kena datang juga tuan-tuan. Semata apa? Menerima undangan. Kalau tak datang, orang maki kita. Kena maki bang. Saya tulis tu masa sakit tu. Saya ada di hospital. Dia orang tulis di Facebook. Ustaz tak datang. Kurang ngajar punya ustaz. Saya pun hantar bawah. Saya masuk hospital. Kenapa masuk hospital? Tak boleh kata tangguh. Punya. Ingat sakit boleh tangguh ustaz. Tak datang. Tapi datang juga. Alhamdulillah ramai tuan-tuan malam ni. Bersyukur. Kurang-kurangnya tak dapat banyak. Dapat sikit menjadilah. No, harap kebaikan yang kita buat untuk akhirat kita. Dunia akan dapat. Inilah tajuk kita. Cari akhirat. Dunia akan datang. Di antaranya saya sebut dah satu-satu. Jadi insyaAllah. Cakap itulah ceramah saya. Semoga ada kebaikan. Saya nak mengaju sangatlah pada tuan-tuan. Yang duduk dekat kacung ni. Kancung darat ni. Kalau boleh sekitar ni, tuan-tuan buatlah program. Pergi dekat Mahat Tahfiz saya. Bukan nak minta derma. Pergi Mahat Tahfiz saya, duduk di sana. Duduk sehari ke 2 hari. Mahat Tahfiz saya ada 16 chalet. Ada dorm, ada homestay. Boleh duduk 300 orang. Homestay fully aircon, macam hotel. Homestay duduk, ada kolam renang. Boleh berenang dalam kolam renang. Bukan saja kolam renang, ada dewan seluas masjid ini. 4 gelanggang badminton. Fully aircon, boleh buat program. Ada dewan archery memanah. Ada kuda, ada kafe, ada gelanggang futsal. Tuan-tuan pergilah. Buat program kalau saya ada. Kemudian kita ziarah pagi di Ustaz Mutalib Ma'ruf. Dia pondok tuan-tuan, tapi ada hotel 3 star. Pernah pergi dah? An-Nahdah nama dia. Pondok. Dia mengajar pagi Sabtu 5,000 orang. Tuan-tuan pergi tengok. Ada hotel. Ni kita nak tengok ni. Jangan Mahat Tahfiz kata leceh. Kata apalah. Pergi Mahat Tahfiz saya. Lepas tu kita pergi jumpa ziarah wali Allah. Kita buat program. Kemudian saya jamu makan tuan-tuan insya-Allah. Kafe saya makan macam-macam ada. Dalam kampung orang datang. Jumaat, Sabtu, Ahad ramai tuan alhamdulillah support. Saya tak suka kutip derma. Buat makan. Baru ni datang daripada Kelang. JKK Kelang. Ustaz, kami dapat berorang datang nak makan lamb chop. Saya dengar pun nampak pelik . Datang turun-turun. Semua chop tak ada. Nak makan. Dia orang ingat lamb chop tu nasi goreng. Tengok kambing. Kami ingat nasi goreng. Ustaz tukar nasi goreng. Saya pun tukar nasi goreng. Datang tuan-tuan. Tengok Mahat Tahfiz saya. Boleh buat program. Tuan-tuan.
Boleh mandi kolam renang, boleh macam-macam lah. InsyaAllah bawa anak muda ke tuan-tuan pergi tengok. Supaya apa? Boleh tengok 8 juta dah orang Selangor. Saya duduk di Selangor tuan-tuan. Dia orang kutip derma bantu saya. 8 juta. Saya buat mahat tahfiz 8 ekar. Pergi tengok. Bukan nak ni, pergi tengok apa yang kita buat. Jadi insyaAllah, jadi siapa nak bantu, ada jualan sekolah saya. As-Safa Gel tu, bantulah. Satu tu harga dia RM30 untuk sakit orat dan sebagainya. Sapu-sapu je. Saya dah bawa orang pergi umrah, jalan sakit lutut kan, sapu lah. Jadi boleh dapat di belakang tu. Harga dia RM30, bantu mahat tahfiz saya. Terima kasih banyak-banyak. Saya mohon maaf jika ada silap dan salah. 2 rangkap pantun, pergi ke Dubai. Membeli meruku. Kakak makcik di belakang, bye-bye. Abang semua, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.